Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersama saya Ustaz Saiful Azlan atau USA dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3, pelajaran masih dalam pelajaran yang kedua, unit 2, ayat hafazan. Di bawah tajuk Al-Quran Petunjuk Kebenaran. Seperti biasa, kita lihat dulu objektif pembelajaran. Kita nak baca dan hafal ayat 6 hingga 10, sambungan daripada ayat 1 hingga 5 Suratul Kahfi, serta dapat terjemahkannya. Yang kedua, menyatakan intisari ayat yang dibaca. Seterusnya menjawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi. Baik, kita lihat ayat ke-6 ini. Sambungan daripada tajuk yang lepas. Ustaz akan baca terlebih dahulu dan kemudian kita akan Ustaz akan bimbing bacaan kamu supaya dapat menyebut dan membaca ayat ini dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Ini merupakan ayat 6 hingga 10 daripada Suratul Kahfi. Kita lihat satu persatu semula, iaitu fala'allaka bakhi'un nafsak. Fala'alla, fa kita guna gigi atas dan juga bibir bahagian dalam, bibir bawah bahagian dalam. Fa fala'allaka bakhi'un nafsaka. باخع نفسك على آثارهم إلم, tinggalkan nun terus masuk pada lam. إلم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بهذا الحدي, bukan hadi. Hadithi, fi lidah bawah gigi. Hadithi asafa. Okay. Inna ja'alna ja'alna, jangan baca ja'alna. Ja'alna ma'alal ardi, yang alal ardi zinatan laha linablu, jangan linablu. Okay, ringankan bunyi linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Terus wa inna, dengung, wa inna laja'iluna ma 'alaiha 'alaiha sa
sa'idan, sa'idan. Masuk ke hidung, dengung. Sa'idan, sa'idan, juruza, juruza. Okey. Am hasibta, am hasibta, am hasib, yang hasibta. Am hasibta an, dengung, anna ashabal kahfi, ashabal kahfi warraqi, warraqimi kanu min ayatina ajaba, bukan ajaba, ajaba. Okay, terus awal okay. Dia bunyi dari bawah gigi. Awal fityatu ilal kahfi faqalu, ilal kahfi faqalu. Bukan ilal kahfi faqalu, itu salah. Ilal kahfi faqalu rabbana atina. Tengok mat Ustaz Wad. Rabbana atina min ladunka rahmatan, min ladun, dengar, min ladunka rahmatan, dengar, rahmatan wahayyi lana min amrina rasyada, min amrina rasyada. Okey, ini ayat 6 hingga 10. Kemudian kita lihat pula kepada terjemahan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka janganlah kamu membinasakan dirimu kerana berduka cita. Fala'allaka bakhi'un nafsak, membinasakan dirimu, ala atharihim, sebenarnya dengan makna kesan mereka, iaitu apa yang mereka buat terhadap kamu, tak terimanya dakwah kepada Allah. Jangan duka cita sekiranya mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran. Jangan kamu berduka cita. Sebaliknya apa dia tengok? Inna ja'alna ma'alal ard. Ini Allah SWT memberitahu. Inna, sesungguhnya, ja'alna, kami jadikan, ma'alal ardi, benda-benda yang berada di muka bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan bumi, perhiasan hidup di muka bumi ini. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum, yang manakah di kalangan mereka itu, ahsanu amala, lebih baik amalnya, lebih baik perbuatannya, cara hidupnya di atas dunia. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa-apa yang ada di bumi itu sebagai tanah yang tandus. Kalau kami nak jadikan, kami pula, wa inna laja'iluna ma 'alaiha, sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di muka bumi itu sa'idan, sebagai tanah, sa'idan juruza, itu tanah yang tandus. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka kisah ashabul kahfi dan ar-raqim, kanu, itu menunjukkan bahawa min ayatina ajaba,
daripada tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Ajaba, menakjubkan. Jadi Allah SWT bertanya, adakah peristiwa Ashabul Kahfi dan juga Ar-Raqim itu merupakan suatu peristiwa yang kamu rasa ajaib sangat, sedangkan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak lagi perkara-perkara yang merupakan keajaiban ciptaan Allah, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan kita kalau kita lihat kepada badan kita, tubuh badan kita sendiri mempunyai banyak keajaiban-keajaiban, kehebatan-kehebatan yang kita sendiri tidak mampu untuk merungkainya, kerana ia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sungguh halus, dalam keadaan yang sangat hebat, yang mana memerlukan kepada kajian yang betul-betul mendalam. Terus pada iz awal fityatu ilal kahfi faqalu, ketika mana al-fityah, pemuda-pemuda ini memasuki, mencari ilal kahfi, ke dalam gua untuk mereka berlindung. Mereka masuk ke dalam gua untuk berlindung. Faqalu, lalu mereka berdoa. Mereka berkata, iaitu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmah, rahmat. Ya Allah, bawalah rahmat dari sisimu pada kami. Wahai lana min amrina rasyada, dan berikanlah petunjuk yang benar dalam urusan kami. Doa kepada Allah. Ini juga satu bentuk, satu doa yang kita juga selalu guna. Para alim ulama kita selalu guna doa ini. Itu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka doa gitu. Okey. Seterusnya kita lihat intisari bagi ayat ini. Yang pertama, Allah memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berduka cita terhadap keingkaran kaum musyrikin. Rasulullah dah berdakwah bersungguh-sungguh, tapi mereka tak terima. Maka Allah SWT pujuk Nabi, jangan duka cita terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Yang kedua, Allah menjadikan perhiasan dunia seperti harta benda sebagai ujian kepada manusia. Allah jadikan banyak yang ada di muka bumi ini, Allah tujuannya adalah untuk menguji manusia, sama ada manusia yang diberikan harta benda tersebut bersyukur atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ujian Allah adalah untuk memilih orang terbaik amalannya. Allah menguji untuk Allah pilih kita. Allah nak uji kita ni lulus atau tidak. Jika kita lulus ujian Allah, maka Allah pilih kita untuk berada di syurga. Orang beriman berasa bahagia melakukan ketaatan sekalipun menghadapi kerumitan hidup. Itulah sifat orang beriman. Dia tetap beribadah walaupun dia miskin, dia tetap beribadah walaupun dia sakit, walaupun dia payah untuk melakukan ibadat kepada Allah SWT, tetap juga dilakukannya. Kerana apa? Kerana dia berasa bahagia mentaati perintah Allah SWT. Prisma ilmu dalam tajuk ini, iaitu Imam Tabari menyatakan beberapa maksud pandangan ulama tentang maksud Ar-Raqim. Bila kita baca Ar-Raqim dalam ayat tadi, ia memberi maksud, pertamanya, nama sebuah batu yang tertulis padanya nama dan kisah Ashabul Kahfi. Ini makna yang biasa diterima ataupun makna yang biasa ditemui. Kalau kita baca, ramai yang berpahaman bahawa Ar-Raqim itu adalah merupakan satu batu, yang mana batu itulah ditulis nama Ashabul Kahfi, pemuda tu nama apa, anjingnya pula nama apa, dan kisahnya bagaimana mereka datang ke gua, mereka ditidurkan oleh Allah SWT. Mereka tidur tu lama sampai kepada 309 tahun mereka tidur. Mereka ditidurkan oleh Allah SWT, iaitu 300, Allah sebut 309 tahun. Mana 309 tahun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gua tersebut.
Kedua makna Ar-Raqim ialah nama sebuah lembah yang terdapat padanya gua, tempat perlindungan Ashabul Kahfi. Lembah makna wadi, satu lembah yang mana di lembah itulah adanya gua, ada bukit kat situ dan ada gua. Di gua itulah tempat persembunyian Ashabul Kahfi, orang-orang pemuda-pemuda yang bimbang. Pemimpin negara mereka ketika itu akan memaksa mereka keluar daripada agama mereka, lalu mereka lari nak menyelamatkan akidah. Mereka masuk di dalam gua dan mereka tidur di situ. Rupa-rupanya mereka bukan tidur sekejap, tapi mereka ditidurkan sampai 309 tahun, barulah dibangkitkan semula oleh Allah SWT, disedarkan semula oleh Allah SWT. Masya Allah, hebatnya Allah boleh menjadikan seorang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tadi, mereka tidur dan mereka tidak mati dalam tempoh tersebut, dan Allah balik-balikkan mereka bila mana tidur. Kemudian sampai satu masa mereka pun membalikkan badan mereka ke belah sana pula, kemudian duduk sekejap, terbalik ke sana pula, menjadikan badan mereka tu tidak kalau lama berada di atas lantai bumi atau berada di atas tanah, mungkin badan mereka akan jadi wasak, tapi oleh kerana sentiasa bergerak, digerakkan oleh Allah SWT, walaupun dalam keadaan mereka tidur, badan mereka kekal utuh sehingga mereka bangkit semula, dibangunkan oleh Allah SWT. Sebagai penutupnya, pelajar-pelajar sekalian, sila jawab soalan di bahagian deskripsi di bawah tu, tekan link, jawab soalan tu banyak-banyak kali pun tak apa, jawab sehingga kamu ingat, kamu semua ingat dan faham tajuk ini. Dan selepas itu jangan lupa untuk tekan butang share dan subscribe. Share video ini dengan kawan-kawan yang lain, dari sekolah lain, dari negeri lain. Mudah-mudahan kamu juga mendapat pahala di sisi Allah SWT kerana menyebarkan perkara yang baik, menyebarkan ilmu kepada pelajar-pelajar yang lain. Jadi Ustaz sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.